Check through sounds 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni homa, dan nanti wadukum. Okey. Pelajar yang saya hormati, dan rakan kali terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Ibrahim Abu Bakar, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Majak, kerana sudi menaung program pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati Tuan Haji Tuming, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Majak, akan mengizinkan saya masuk untuk menyampaikan ceramah untuk kali yang pertama kali suruhnya. Daripada asal ini sebuah luka, sebuah hutan kawasan ini, seperti mana dimaksudkan oleh Yang Berhormat tadi, diteres, dipotong, diracik, diratakan, tiling dan sebagainya hingga berdirilah sekolah menengah yang keempat, sekolah menengah kebangsaan yang keempat di daerah Sepanggang atau di zona Sepanggang. Kita pertama sekolah sedara, sekolah menengah Datuk Abdul Mahanda, yang sekarang saya berada di sana, baru masuk beberapa bulan, belum ada setahun lagi. Akhir bulan 10, ada sebulan lagi, cukup setahun saya di sedara. Sebelum itu berada di sekolah menengah kebangsaan Sepanggang sebagai perhimpunan koko di sana. Kemudian sebelum itu juga berada di sekolah menengah Datuk Haji Hassan Yunus sebagai guru sarjana sains matematik, dan berawal berasas bertapak mula di sekolah yang baru juga dibuka, iaitu sekolah menengah kebangsaan Sepanggang. Selama lebih kurang hampir 16 tahun berada di sekolah menengah kebangsaan Sepanggang, juga merupakan sekolah baru, sebuah gaya luka yang dibangunkan, dibina. Itulah sekolah pertama, dan sekolah baru ini juga merupakan sekolah baru yang kedua yang saya masuk di sini sebagai guru cemerlang di sana di SMK Sepanggang, yang bersama rakan saya juga ada di sana. Jadi para pelajar yang saya hormati, anda merupakan batch yang pertama SPM, yang terakhir batch pertama, tapi merupakan calon SPM yang terakhir bagi KBSM. Di belakang anda sedang mengejar waktu, mengejar masa, tak pandang belakang adalah pelajar-pelajar daripada KSSM, di mana kalau kita lihat di antara KBSM dan KSSM, di mana dia punya dari segi pertama mungkin format yang ada pada sekarang, yang kali pertama mengambil peperiksaan, di mana kita ada dua bahagian saja, iaitu bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 11 soalan wajib jawab. Bahagian B ada 5 soalan wajib jawab 4. Tapi kalau nak jawab lebih, tiada apa masalah, boleh. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat analisa beberapa tahun, lebih daripada 5 tahun, dengan menduduki peperiksaan hampir lebih daripada berbelas-belas tahun. Pada awalnya suka-suka saja, daripada sebenarnya aktiviti ini daripada aktiviti suka-suka untuk mengambil peperiksaan, berpunca daripada ada banyak faktor lah sebenarnya. Bermula daripada cabaran-cabaran lah, dicabar oleh pelajar sendiri. Saya biasanya berada, guru cemerlang ni biasanya dia letakkan bukan untuk pelajar yang cemerlang. Guru cemerlang ini untuk pelajar yang berbilang-bilang. Jadi
untuk mengukur kemampuan guru cemerlang ini, mari kita test, kita gunakan kepakaran dia untuk membaik pulih struktur manusia. Jadi ditempatkan di kelas-kelas yang hardcore, panggil biasa-biasa duduk luar, panggil hardcore, kelas-kelas yang ujung, ataupun kelas-kelas yang banyak abang belum pandil, abang mantai ke dan sebagainya. Tongkat. Okey. Jadi sebab itulah kadang-kadang dia cakap macam tu, apa ni cerita je, kata zaman kita dah zaman IT, zaman maklumat di hujung jari. Kami tak pakai dah yang button, handphone button, semua main touch screen-nya. SPM itu mungkin senang, SPM sekarang tak senang, cikgu kata. Dah cakap macam tu lah. Apa, ada masa cikgu duduk lah, kita setting time lah, kita duduk tengok kita fight lah, on tak on, dia kata, kita tak masalah. Okey, kita duduk exam sama-sama sejak 2011. Kita duduk lah exam sama-sama. Alhamdulillah, masuk dewan, sama-sama masuk dewan. Pukul 10:30, saya seorang yang nak dewan, yang lain semua dah keluar. Dah tak ada dalam dewan. Jadi dia orang tak duduk sampai habis, sampai pukul 12. Okay. Pusat pesan saya berada di Sekolah Menengah Datuk Menteri Airikan untuk Julai dan SMK Sembang Rendah untuk November. Itu yang saya duduk di situ berpeksaan. Jadi kalau nak pergi periksa hari itu bulan 18 dan bulan 8, saya lalu 4 macamnya ke Datuk Menteri ambil daerah itu lah. Okey. Kebetulan periksa dah keluar dah, minggu lepas dah keluar. Alhamdulillah tak gagal lah. Tak gagal. Masih gagal ada A, masih dapat A lagi. Ada juga dapat A+, A. Tak kisah. Okey, pasal penanda ni dia bukan mesin. Dia penanda ni adalah orang. Ini kehebatan teknologi yang ada dalam kepakaran yang boleh memindahkan satu maklumat ke maklumat. Itu pentingnya penggunaan dalam handphone atau penggunaan teknologi yang ada. Okey. Pelajar yang dihormati, seronoknya ambil SPM berkali-kali ini kerana salah satu daripadanya adalah kita dah dapat merancang. Kita sudah dapat menjangka, bukan soalan bocor. Kita sudah dapat merancang, merangka apakah soalan-soalan yang keluar. Kita dah boleh merancang. Sebab daripada analisa kajian kita bertahun-tahun, bahawa kita nampak ada satu track, macam ada satu kronologi, macam ada satu senario, macam ada satu link. Soalan ni berkontek dengan soalan ni, berkontek dengan soalan ni, berkontek dengan soalan ni, bertahun-tahun. Maka dengan itu saya telah menghasilkan satu pendekatan yang saya panggil dia ialah GSTPM. Ini yang diantara 5 tajuk yang sangat popular. 5 tajuk yang sangat popular, yang mana tajuk-tajuk ini saban tahun, bukan 5 tahun, lebih daripada 5 tahun melalui kajian, bahawa inilah soalan-soalan yang selalu bermain, seolah-olah menjadi soalan wajib bagi calon-calon SPM.
GSTPM ini dibagi ialah nama-nama tajuk. G ialah graf, G ialah graf. Soalan graf wajib keluar. Soalan graf wajib keluar. Graf kalau kita lihat ada lebih dari 5 tajuk yang melibatkan graf. Contohnya soalan nombor 1. Soalan nombor 1 adalah soalan graf. Cuba lihat soalan nombor 9. Buka soalan nombor 9. Soalan nombor 9 juga melibatkan graf. Graf laju masa, graf jarak masa. Nombor 9 graf jarak masa, graf laju masa. Cuba lihat soalan nombor 10, juga graf, melibatkan garis lurus. Graf garis lurus, graf lagi. Nombor 12, tajuk penjelmaan, juga ada melibatkan graf lagi. Nombor 13 juga ada tajuk graf lagi, iaitu tajuk graf fungsi itu sendiri. Graf fungsi itu sendiri. Okay. Itulah di antara secara kasarnya tajuk graf ini sangat popular. Jadi anda tak boleh elakkan daripada menggunakan kertas graf atau membaca graf, kerana tidak kurang daripada 5 soalan adalah melibatkan. Dan soalan yang ke-14, soalan statistik, wajib ada graf, iaitu graf O. Graf O handphoneku diambil ibu sebenar peperiksaan SPM. O handphoneku dirampas guru disiplin kerana bau. Objek, histogram, poligon frekuensi. Jadi kita dah nampak gambaran soalan yang akan keluar, iaitu banyak yang melibatkan graf. Jadi di sini tidak ada masalah pelajar boleh gagal. Tidak ada susahnya untuk menjadi gagal. Kerana saya pernah tulis dalam penulisan saya, ringkaslah banyakkannya, menulis perkara-perkara yang selalu sikit tetapi sentap. Sikit je saya tulis kadang-kadang, kesentapannya berpanjang-panjangan. Jadi kuasailah graf ini dengan baik. Jadi kalau anda cakap, cikgu di saya untuk gagal, saya rasa tidak susahlah kita nak. Kerana gagal itu kita yang mencipta. Gagal itu kita yang mencipta. Jadi anda sebagai pelopor, ciptalah rekod anda kali sulung kali yang pertama, supaya dia menghasilkan benih yang baik kepada SMK Seri Macap ini untuk terus berkesinambungan pada masa-masa yang akan datang. Andalah yang akan mencipta sejarah. Okay. Jadi kalau kita lihat di tajuk ini, di mana bermula dengan tajuk yang pertama ialah kita lihat kepada soalan yang pertama, iaitu soalan graf subdivision area atau lurikan kawasan yang terpilih yang diperlukan. Soalan ini berpasangan dengan soalan set. Soalan ini berpasangan dengan soalan set. Dan soalan ini juga menjadi soalan pilihan SPMU yang lalu, SPMU 2020, yang saya duduki pada bulan 8 hari itu. Risalnya pun dah keluar, keputusannya pun dah keluar. Saya kalau dapat A, saya tak kisahlah, biar je dapat A ke A+. Yang penting jangan gagal.
tahu kenapa saya menduduki peperiksaan? Sebab saya banyak menggunakan teknik-teknik smart math, simple math, teknik-teknik contohnya yang seperti yang dinyatakan ini. Bila jam saja dalam dewan peperiksaan, saya recall balik dan dia reply semula. Apa masalah aku tak boleh jawab soalan ni? Di mana aku macam tak faham? Kita reply balik. Jadi bila jumpa soalan nombor 1 ini, teknik yang saya cuba gunakan ialah dulu banyaklah teknik kandang kambing, teknik kebun bunga, kolam ikan, kawasan rumah dan sebagainya. Saya menggunakan teknik kandang kambing atau teknik pagar. Dalam soalan ini kalau awak lihat, mereka akan bekalkan soalan 2 garisan yang sudah sedia hadir, dan juga telah memperkenalkan menyediakan beberapa kawasan yang sedia hadir, iaitu beberapa kawasan yang sedia hadir. Inilah kawasan-kawasan yang sudah disediakan. Cuma sekarang, di mana rumah kita, di mana kampung kita, di mana taman kita nak duduk. Sebatang kayu lagi adalah mestilah kayu yang lurus, dan kayu ini berlubang-lubang dan mempunyai pintu, iaitu garis, sama ada garisan itu tegak mencancang atau lurus mendatar dan putus-putus. Kerana itulah tempat kita pintu masuk untuk keluar. Kalau awak kepung rumah ini dengan kayu lurus 3 batang, anda mungkin tidak boleh bernafas dalam tempat ini. Itu je konsep yang saya ingin kongsikan. Sebenarnya saya datangnya untuk berkongsi, bukan untuk tunjuk siapa bagus dan sebagainya. Sebenarnya perkongsian ilmu, biar banyak ilmu tak apa, kita berkongsi. Di subuh hening yang sama semalam, pagi Jumaat, saya pukul 5 pagi dah keluar ke Bekuk, ke air terjun Bekuk di hutan simpan Endau, di hutan di sana bersama OE, anak-anak orang asli OE, sekolah menengah Bekuk. Di situ lebih kurang 60 orang, anak-anak orang asli yang tinggal dalam hutan Endau, tapi dia bersekolah di SMK Bekuk. Seronok dia, dan pengetua dia kata, Cikgu Sul besok ada masa boleh datang lagi tak? Tak apalah, saya tengok jadual saya akan kasihkan jadual saya hari apa yang saya kosong, masih kosong lagi lah. Ada kata nak panggil lagi. Okey. Jadi ada 4 kawasan, dan kawasan yang terakhir adalah kawasan yang garisan yang terakhir, garisan yang tegak dan putus-putus, itu garisan yang terakhir. Kalau paksi Y, dia kata paksi Y berkata ya, iaitu kawasan tunduk ke bawah. Paksi X berkata tidak, no, kirakan kepala ke kiri dan ke kanan. Dari kawasan-kawasan kita yang dipilih. Dan selanjutnya pelajar sedang mencari di manakah garisan yang terakhir berada. Paksi Y tegak, tapi kalau Y sama dengan mendatar. Paksi X mendatar. Kalau persamaannya X sama dengan, dia akan mencancang menegak. Paksi Y menegak, Y sama dengan mendatar. Paksi X mendatar, X sama dengan mencancang. Masa dia dah biasa, dia macam dah biasa dia dah. Jadi benda itu rutin. Jadi saya jadikan dia rutin setiap hari. Jumpa pelajar, tak kira daripada mana, di sekolah, di luar, pasar, market, apa semua, pasar awam ke, kat sebelah masjid, saya tanya dia, tanya macam ni, jumpa dia. Jadikan dia rutin benda itu. Dia kalau paksi Y tegak, kalau persamaan Y sama dengan, dia mesti mendatar. Paksi X mendatar. Tapi kalau persamaan X sama dengan, jangan fikir panjang, dia mesti menegak. Dan garisan yang terakhir biasanya X sama dengan dan Y sama dengan. Di subuh hening yang bagi juga pada bulan 9 hari itu, saya di sekolah menengah agama Putrajaya. Di dalam subuh-subuhnya ni pukul 8 juga lah. Semua pakai hijab, nampak mata sih. Sekolah menengah agama Putrajaya. Soalan yang sama juga, ayat yang sama juga, soalan yang sama juga digunakan. Ini soalannya yang sama juga. Soalan ini sebagai tapak dia akan pergi kepada semua soalan-soalan lain. Dia akan mengungkai semua permasalahan soalan-soalan lain. Tak ada masalah.
Sebab konsepnya sama. Y sama dengan mendatar. Paksi Y menegak. X sama dengan menegak. Paksi X mendatar. Jadi dalam soalan terakhir itu yang katakan X lebih kecil atau sama dengan 3, lebih kecil dari 3, bukan sama dengan X lebih kecil dari 3. Bermaksud garisan ini ialah X sama dengan, dan dia menegak. Kalau dia X sama dengan 3, menegak dan mestilah memotong pada paksi X positif. Kalau X sama dengan negatif 3, dia akan menegak memotong pada paksi X pada negatif 3. Kalau Y sama dengan 3, dia akan mendata memotong pada paksi Y sama dengan 3. Kalau Y sama dengan negatif 3, dia akan mendata memotong pada paksi Y sama dengan negatif 3. Jadi soalan itu dia akan menegak dan memotong pada nomor 3 pada paksi X. Dalam soalan itu dia confuskan anda. Di sini ditaruh 3, di sini ya. Sama raja tu. Dia letakkan nombor 3 juga bawah. Okey, yang bawah ni. Dia letakkan nombor 3 juga ke bawah. Jadi pelajar mula jadi confused. Tapi persamaan Y ke X, X lebih kecil daripada 3. Persamaan X ke persamaan Y tu, persamaan X, maka mestilah memotong pada paksi X sama dengan 3. Memotong mesti pada paksi X. Y sama dengan 3, mesti memotong pada paksi. Cuma bentuk dia saja. Kalau X sama dengan 3, memotong pada paksi X pada nombor 3, bentuknya macam paksi, bentuknya macam paksi Y. Bentuknya macam paksi Y. Y sama dengan 3, dia potong dekat paksi apa? Okay. Y sama dengan 3, dia potong dekat paksi apa? Paksi Y. Bentuknya macam ada macam paksi X. Kalau X sama dengan 3, dia potong dekat paksi apa? Kalau X sama dengan 3, dia potong dekat paksi X. Bentuknya macam mana? Bentuknya macam paksi Y. Okay. Kalau sekiranya tak faham dalam perjumpaan kita, di bawah nota pada muka surat latihan tersebut ada alat-alat atau saluran untuk berhubung dengan saya. Sama ada secara terus, cara PM, direct, DM, PM, SMS, WS, IF, FF, FB, IG, semua di bawah tu, dan YP. Boleh hubungi saya di bawah tu. Tak faham, cikgu tak faham tajuk ini, kita cuba. Ataupun anda cuba nak study dahulu tajuk ini yang anda dah belajar pada pagi ini, anda boleh pergi ke channel-channel tersebut. Anda boleh menuntut sambil di mana-mana, atas motor, tengah gunting rambut, dekat barber ke, tengah mancing dekat tasik macam ke, boleh. Boleh bawa bentuk, boleh belajar. Sambil main bola dekat padang, boleh guna. Okey. So X sama dengan 3, dia akan memotong pada paksi, memotong pada paksi X. Bentuknya seperti paksi Y. Ini kan dia. Dan putus-putus. Maka kita lihat kawasan mana yang kena kepung. Inilah kawasan yang dikepung. Maka kita lorikan kawasan ini. Dia tanya, cikgu, kawasan ini kan sudah dikepung. Kalau kawasan ini sudah dikepung, benda yang tidak hilang jangan dicari. Benda yang tak hilang jangan dicari. Kita cari benda yang tak ada. Bermaksud dia nak kawasan mana yang belum diterokai. Jadi inilah kawasan yang kita lorikan dapat 3 markah. Tapi kalau anda faham tentang paksi garis lurus, X sama dengan 3 dan lebih kecil dari 3, anda lukis saja garisan putus-putus ini, maka anda akan mendapat 1 markah untuk soalan ini. Okey, dan tiba-tiba ada masa lihat passage question, mengaplikasikan apa yang telah saya berkatakan, memperbanyakkan soalan, melihat kepada pattern-pattern soalan yang ada.
soalan compulsory elective MP. MP soalnya MP, soalan MP di mana dia MP elective atau pilihan dengan set. Dia selalu pilihan dengan set. Kalau garis lurus ni tak ada, dia akan keluar set. Tapi SPMU hari itu soalan nombor 1 tajuk ini jadi pilihan. Kalau awak lihat daripada past question dari tahun 2011, 2010 hingga 2020, lebih daripada 3 soalan luar bagi bentuk ini. Tahun-tahun ini menjadi sangat popular. Okey. So garisan yang lidah tiada lidah bermaksud ketaksamaan yang tiada lidah. Macam ni, ketaksamaan yang tiada lidah, garisannya terketar-ketar, putus. Garisan bentuk kepala ikan yang tilapia, tasik macam banyak tilapia yang dia tak ada lidah, dia putus-putus. Tapi mana-mana gambar ada kepala ikan yang berlidah, dia solid line, full solid line, penuh. Dia penuh. Okey. Okey, kalau sekarang kita lihat kepada dan kan dah kawasan pilihan jawapan anda tu dah lorikan. Okey, mula lorikan sekarang kawasan pilihan anda dan bina garisan dot-dot pada X sama dengan 3. Boleh gerak sekarang untuk melukiskan garisan putus-putus dot-dot X sama dengan 3. Anda nak tambahan boleh juga. Kalau garisan di sini pula dot, inilah juga X sama dengan negatif 3. Kalau anda nak tambahan kat sini juga dot di sini, inilah garisan Y sama dengan 3.